Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan belajar tajuk pendidikan Islam tingkatan 4 dalam bahagian akhlak Islamiah. Tajuk kedua, pelajaran ketiga itu konsep khauf dan raja. Khauf dan raja. Khauf dan raja ini adalah perkataan yang diambil daripada bahasa Arab. Oleh sebab itu, pelajar sila berhati-hati kerana soalan akan ditanya apakah maksud khauf dan apakah maksud raja. Dia merupakan suatu istilah yang perlu pelajar fahami dan mampu menjawabnya dengan baik. Okey, yang pertama perlu difahami apakah maksud khauf dan raja. Jadi khauf ialah takut kepada kemurkaan dan azab Allah dengan menjauhi segala larangannya. Manakala raja ialah mengharapkan keredaan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Jadi pegang kepada kata kunci khauf maknanya takut, raja maknanya mengharap. Jadi takut caranya ialah dengan menjauhkan larangannya, raja ialah dengan melaksanakan segala suruhannya. Okay, di sini diberikan beberapa dalil nakli yang berkaitan dengan konsep khauf. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 175, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu memang orang yang beriman. Yang kedua, dalil raja, itu mengharapkan Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajadah ayat 16, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Jadi maksudnya mereka menjauhkan diri daripada tempat tidur dan sentiasa berdoa kepada Allah, kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta penuh harap. Ini kita nak kata kunci, penuh harap, wa tama'an, dan mereka mendermakan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ini dalil yang menyuruh kita ada sifat khauf dan raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, di sini dibincangkan cara-cara untuk mendapatkan rasa khauf atau takut kepada Allah Ta'ala. Pertama, bergaul dengan para ulama dan juga para solihin. Yang kedua, sentiasa mengambil iktibar daripada kisah kaum terdahulu seperti mana kaum Fir'aun, kaum Ad, kaum Thamud. Yang ketiga, sentiasa bertaubat. Dan yang keempat, sentiasa mengingati mati. Itu antara cara kita mendapatkan perasaan takut, khauf. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan raja? Pertama, dicadangkan bermujahadah menentang hawa nafsu. Bermujahadah ni makna kita bersungguh-sungguh menentang hawa nafsu kita yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Yang kedua, melaksanakan amal ibadat dengan penuh kesungguhan dan istiqamah. Dan yang ketiga, tidak berputus asa dengan merayu dan merintih kepada Allah Ta'ala. Okey, di sini diberikan contoh khauf dan raja yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, diceritakan kisah mengenai ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat gerhana matahari dengan khusyuk. Di dalam sujud terakhir baginda menangis kerana apa? Kerana takut Allah Ta'ala menurunkan azab. Lalu baginda merintih dengan bersabda, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka ketika aku ada bersama-sama mereka, Tuhanku? Bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun? Sekarang kami sedang memohon ampun kepadamu." Ini contoh khauf atau takutnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diberikan contoh raja, iaitu diberikan contoh mengenai dengan adanya perasaan khauf dan raja. Di sini pentingkan raja, iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang lelaki yang sedang sakit. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tanya tentang perasaan lelaki tersebut ketika itu. Lelaki itu memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau sangat mengharapkan rahmat Allah dan rasa sangat takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengharapan kepadanya raja, iaitu Nabi kata, "La yajtami'ana fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu." Ia bermaksud
tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seseorang hamba Allah, pada ketika itu malaikat Allah Ta'ala memberikan apa yang diharapkannya dan menyelamatkan daripada apa yang ditakutkannya. Dan di sini diberikan lagi contoh ataupun dalil yang menyuruh kita melakukan atau ada sifat khauf dan raja. Di sini dibincangkan konsep khauf dan raja yang seimbang. Bagaimana kita nak mengimbangkan antara khauf dan raja, dan bagaimana sifat khauf dan raja yang sepatutnya ada pada diri kita. Pertama, rasa takut kepada Allah adalah diiringi dengan tindakan yang selari dengannya. Maknanya kalau kita takutkan Tuhan, jangan kita buat benda maksiat. Yang kedua, seseorang mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah melakukan amal ibadat dan menjauhi perbuatan maksiat. Yang ketiga, ganjaran syurga dapat menjadi motivasi untuk seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, perasaan khauf terhadap balasan neraka akan menjadi benteng daripada keinginannya untuk melakukan maksiat. Jadi kita kena sentiasa ingat adanya neraka untuk mereka yang melakukan kejahatan. Oleh sebab itu kita akan ada rasa khauf. Seterusnya, perasaan rajak akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadat tanpa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, khauf dan rajak adalah berpaksikan husnuzan. Husnuzan ni makna bersangka baik kepada Allah. Ini adalah antara pendapat atau langkah yang diberikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Jawi dalam kitabnya Siyarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin. Di sini dibincangkan pula hikmat khauf dan raja. Sebenarnya kalau kita faham konsep khauf dan raja, bila disebut hikmah, maka kita boleh menggunakan idea ataupun pemikiran kita sendiri, asalkan fakta yang kita berikan itu adalah bertempatan dengan syarak dan bertempatan dengan logik akal. Di antara hikmah khauf dan raja, yang pertama, melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah dalam setiap keadaan, sebab kita ada perasaan takut kepada Allah. Yang keduanya, melahirkan insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Kerana apa? Kerana yakin Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan menilai setiap perbuatannya. Yang ketiga, hikmahnya ialah mendidik jiwa insan agar sentiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana takut akan kemurkaannya. Seterusnya, melahirkan insan yang sentiasa berasa gembira melakukan kebaikan supaya mendapat kemanisan iman. Ini adalah antara beberapa hikmah, dan pelajar boleh mengemukakan lain-lain hikmah yang difikirkan wajar. Di sini diberikan spektrum ilmu untuk kita perbincangkan, mana Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mendalam pengetahuan. Di sini kenapa disebut atqakum, bertakwa? Kerana khauf dan raja ini, bagi mereka yang memiliki sifat khauf dan raja, sebenarnya mereka adalah orang yang bertakwa. Kerana kita faham daripada awal tadi, khauf maknanya kita takut melakukan kejahatan kepada Allah, dan raja kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang dikatakan sebagai takwa, itu kita takutkan Allah dengan meninggalkan segala larangannya. Jadi kamu seharusnya mengamalkan sifat khauf dan raja secara beradab dan istiqamah. Kerana inilah beradab dan istiqamah inilah bagi penilaian guru terhadap kamu, cikgu akan memberinya band 6 kalau penilaian PBD dilakukan. Ini diterangkan beberapa aktiviti yang dicadangkan. Pertama, senaraikan cara untuk mendapatkan khauf dan raja dengan menggunakan combo maths. Jadi daripada combo maths, kamu boleh google nanti. Ini di antara cara-cara pembelajaran dalam abad ke-21. Begitu juga lah dengan melakukan peta pemikiran atau laksanakan aktiviti speaker corner, mana kita beri ucapan dengan berdasarkan tema khauf dan raja. Seterusnya kita akan bincangkan penilaian tajuk yang kita pelajari, itu tajuk khauf dan raja. Pertama, nyatakan maksud khauf dan raja. Ini direct, ada jawapannya dalam buku teks, boleh rujuk kembali. Itu soalan yang kedua, soalan yang ketiga, soalan yang keempat, semuanya ada dalam buku teks, cuma untuk kamu mengingatinya kembali dan mampu menjawabnya dengan cara yang baik. Cuma soalan nombor 5,
Dosaku terlalu banyak. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan aku? Ini rintihan yang dikemukakan oleh seorang pelajar atau remaja. Jadi soalannya, bincangkan tindakan yang sewajarnya diambil oleh remaja dalam gambar di atas. Jadi berdasarkan konsep khauf dan roja, kamu mesti bagi cadangan apa yang sepatutnya dibuat oleh pelajar tersebut. Jadi jawapan untuk soalan ini kamu mesti jawab dengan menggunakan konsep teknik menjawab soalan kebat. Okey, seterusnya soalan yang keenam, bagaimanakah sifat khauf dan roja melahirkan muslim sejati? Huraikan. Okey, yang ini juga memerlukan pelajar menjawab dengan menggunakan teknik menjawab soalan kebat. Jadi yang soalan 2 ni kamu boleh berbincang dengan rakan-rakan terlebih dahulu dan nanti kemukakan kepada guru untuk dibincangkan sama ada jawapan kamu itu menepati format kebat ataupun tidak. Jadi semoga kamu mendapat manfaat di atas rakaman ini bagi sesi pembelajaran PDPR era COVID-19 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.